Stadius merupakan pejabat setiausaha kanak-kanak, bilik sembahyang, ruang makan, sebuah rumah tetamu, rumah hamba, rumah ketua saudagar, penjara, pejabat perdagangan, gudang, halaman dan bekeri yang terpisah. Bangunan ini merupakan bangunan pendidikan pada abad ke-19 ketika pemerintahan Inggeris. Sekolah ini dikendalikan oleh pederi pembinaannya bermula pada 1888, 134 tahun yang lalu. Bangunan ini kini menempatkan Muzium Sejarah dan Etnografi, Galeri Laksamana Cheng Ho, Muzium Sastera, Muzium Pemerintahan Demokrasi dan Muzium Yang di-Pertua Negeri. Sekolah ini dibina pada 7 Disember 1826. Sekolah ini diberikan secara percuma oleh Inggeris. Kebanyakan pelajar di sekolah terdiri daripada anak-anak golongan Cina, walaupun bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris. Bahasa-bahasa lain seperti bahasa Melayu, bahasa Portugis dan bahasa Cina juga diajar. Pada bulan Ogos 1878, kerajaan British mengambil alih pentadbiran tersebut daripada golongan pederi. Mereka menamakannya sebagai Melaka High School atau Sekolah Tinggi Melaka. Pada tahun 1931, Sekolah Tinggi Melaka berpindah ke tapak yang baru di Jalan Chan Kun Cheng hingga sekarang. Catatan sejarah menunjukkan sepucuk surat yang bertarikh 19 April 1825 yang menyatakan betapa perlunya wujud sebuah sekolah Inggeris di Melaka. Walaupun pada awal pembukaan, sekolah tersebut hanya mempunyai 18 orang pelajar sahaja. Stadius terletak dalam tembok Kubu Melaka, bertentangan dengan pintu masuk utara ke Bandar Berkubu di seberang sungai. Kubu itu sendiri meliputi kawasan yang besar sekitar Bukit St. Paul. Menganalisis struktur Stadius. Struktur bangunan Stadius ni serba merah yang melambangkan seni reka bentuk Belanda yang unik dan dilengkapi dengan sebuah menara jam. Stadius juga dikenali sebagai Dewan Perbandaran, iaitu bangunan yang pertama yang dibina pada tahun 1650 sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda dan Timbalan Gubernur. Kini bangunan ini menjadi muzium sejarah dan etnografi yang memaparkan cara hidup masyarakat di Melaka. Apa kata kita tengok, jom. Okey, di sini ada tentang penerangan tentang latar belakang Stadius pada pintu masuk. Penerangan ini mengenai bangunan Stadius yang bermaksud Dewan Bandaran yang dibina oleh pemerintah Belanda pada tahun 1650 setelah mengambil alih Melaka dari Portugis pada tahun 1641. Seterusnya, bangunan setinggi 4 tingkat mengikut teras Bukit St. Paul dan seluas 49,200 kaki ini telah menjadi pusat pentadbiran Belanda sehingga tahun 1824. Ia juga menempatkan kediaman Gubernur Belanda sehingga di awal kurun ke-18. Dan kemudian, pemerintah Inggeris turut menggunakan bangunan ini sebagai pusat pentadbiran mereka. Stadius terus menjadi pusat pentadbiran negeri Melaka sehingga akhir tahun 1979. Warna asal bangunan ini ialah berwarna putih dan mereka telah menukarnya kepada warna merah pada tahun 1820.
dan kekal disebut orang sebagai Bangunan Merah. Walaupun telah banyak mengalami perubahan sejak diambil alih oleh British, ciri-ciri dan seni bina Belanda seperti dinding batu yang tebal berserta tingkap dan pintu yang besar masih dikekalkan. Okey. Di sini kita boleh lihat di bawah lantai bangunan terdapat sistem perparitan yang dialirkan ke Sungai Melaka. Di ruang pejabat gubernur terdapat hiasan ukiran kayu keras dan yang membentuk bunga. Ruang bilik tidur gubernur di bahagian paling tinggi bangunan dihiasi dengan lukisan mitologi Cina. Ruang penjara turut ditempatkan di bahagian bawah hadapan bangunan. Kerja-kerja dilaksanakan oleh kerja-kerja konservasi bangunan Stadius telah dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Melaka pada tahun 1985 selama 4 tahun. Beberapa komponen yang tidak diduga telah ditemui semasa kerja-kerja dilaksanakan. Di sini juga mempunyai hasil jumpaan seperti perigi yang disusun dengan batu karang di kawasan halaman bahagian dalam dan sebuah lagi ditemui di bawah tembok bangunan yang telah dikambus. Sejarah konservasi bangunan. Bilik bawah tanah. Terdapat 3 bilik bawah tanah di tingkat bawah yang hanya terdapat 1 pintu masuk. Ia disambungkan antara satu sama lain dengan 2 pintu yang agak sempit dan digunakan sebagai ruang penyimpanan. Terdapat teori menyatakan ia digunakan sebagai penjara seperti yang dicatatkan dalam Hikayat Abdullah bahawa terdapat 2 buah penjara yang telah digunakan oleh Belanda di kawasan bandar. Ia telah dirobohkan oleh Lord Minto iaitu Gubernur Jeneral British melawat Melaka pada tahun 1811. Tangga bilik bawah tanah yang lama telah dirobohkan pada abad ke-19, manakala pintu dan tingkap yang baru telah dibina pada dinding tebal di mana setiap bilik mempunyai pintu masuk yang tersendiri. Bilik bawah tanah tersebut telah digunakan sebagai penjara. Hanya bilik bawah tanah itu sahaja yang dibiarkan bagi mengekalkan rasuk asalnya. Tingkat pertama. Ruang-ruang di tingkat pertama bangunan Stadius dari abad ke-17 terdiri daripada 3 buah bilik besar dan sebuah galeri yang luas. Pintu di hadapan bangunan hanya digunakan untuk majlis-majlis rasmi. Tangga di pintu masuk di sebelah kanan pula bersambung terus ke galeri. Pintu masuk ini juga bersambung dengan bangunan di Kubur Lama atau juga dikenali sebagai Misericordia. Pada abad ke-19, selusur tangga telah dibina bagi menggantikan tangga lama yang terdapat di sepanjang bahagian hadapan bangunan. Hampir semua bingkai, tingkap dan shilling di bahagian bangunan ini adalah asli. Ini adalah penting kerana semua kerja-kerja kayu di dalam bangunan diperiksa semasa proses pemeliharaan bagi mengenal pasti keadaannya. Terdapat tiang yang ditambah dalam bilik 103 dan 104 bagi memberikan sokongan yang lebih baik di tingkat 2. Di dalam bilik 105 pula terdapat galang tambahan. Ini dilakukan kerana tiang di tengah-tengah bilik tersebut rosak kesan daripada hiasan ukiran shilling. Tingkat kedua, susun atur di tingkat 2 hampir sama dengan tingkat 1. Selain dari sebelah kanan bangunan, terdapat 2 sambungan kayu telah dibina. Sayap di atas bukit juga telah diperluaskan. Bilik 205 diguna untuk disambungkan ke kubu lama dan terdapat sedikit perbezaan daripada sudut relatif. Tingkat ketiga, di dalam bilik besar di tingkat 3 terdapat salah satu sudut yang paling mengagumkan daripada keseluruhan kompleks. Semua pintu dan tingkap mempunyai bingkai yang cantik dan juga siling yang rata berdekorasi. Tidak ada tangga yang ditemui di bahagian dalam bangunan. Keadaan serta komposisi pintu dan tingkap menunjukkan bahawa tangga di situ tidak pernah ada. Justeru adalah munasabah menganggap bahawa tangga terletak di bahagian luar dan beranda yang bersambung dengan bangunan adalah yang sedia ada. Dinding-dinding antara pintu dan tingkap dihiasi lukisan Cina yang cantik.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا